إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama dan selamanya, mari kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipilih untuk menjadi tetamunya pada malam ini, dan kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan kita meletakkan diri kita di kalangan orang-orang yang beruntung, iaitu beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Moga-moga juga keikhlasan hati kita, susah payah kita untuk kita datang ke rumah Allah Ta'ala ini, ke majlis ilmu ini, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin sungguh-sungguh kita mengaji ini tak sia-sia, tak rugi. Kita mengaji inilah yang akan memberikan saham kepada kita, akan menjadikan bekalan kepada kita apabila kita kehausan, kelaparan, kepanasan, kesusahan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah di dunia, maka insya-Allah kita akan senang di akhirat, senang di alam kubur, senang di padang mahsyar, senang dalam mahkamah Allah, senang untuk kita menyeberangi Siratul Mustaqim. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman ini tak semestinya dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa confirm dia beriman.
Orang yang bertakwa ini confirm dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman ini belum confirm, belum tentu dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mengaku Allah Taala itu Tuhan dia, Nabi itu pesuruh dia, tetapi dia tak taat pada Allah Taala, tak menunaikan perintah Allah Taala dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Ta'ala yang diberikannya kepada sesiapa yang dihendakinya, kerana Allah Ta'ala luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Suratul Maidah ayat 54. Maka Allah Ta'ala sebut orang yang di antara kita ini yang berpaling tadah daripada agama Islam, yang murtad, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu puak, satu kaum yang Allah Ta'ala kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Islam ini tuan-tuan, agama yang syumul, agama yang lengkap. Adakah Allah Ta'ala rugi? Allah Ta'ala ni tak dapat keuntungan jika kita murtad, jika kita berpaling tadah daripada Islam. Rugi dah Allah Ta'ala kalau kita ni tak berjuang Islam. Rugi dah kita kalau kita, rugi dah Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala kita ni tak beriman kepada dia. Yang rugi siapa? Kita. Ruginya kita kalau kita tak beriman kepada Allah Ta'ala, tak bertakwa pada Allah Ta'ala, tak berjuang dalam Islam, tak memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala tak rugi. Macam tu juga Nabi SAW. Nabi tak rugi kita ni tak menjadi umat dia. Rugi tak Nabi? Tak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Kalau kita tak dipilih menjadi umat Nabi SAW, tak dipilih untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut kata akan datang satu puak yang Allah Ta'ala kasih kepada dia dan mereka kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ni murtad, kita ini keluar dari Islam, kita tak melawan Islam, akan datang satu puak yang akan memperjuangkan Islam. Yang rugi siapa? Kita. Kita hanya hanya fikirkan kehidupan kita. Contohnya, kita fikirkan keluarga kita, fikirkan diri sendiri tanpa kita fikirkan masa depan Islam. Yang rugi kita. Allah Ta'ala tak rugi. Kenapa? Ada puak lain yang akan perjuangkan Islam, yang akan menegakkan kalimah Allah, yang akan menegakkan sunnah-sunnah Nabi, yang akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kalau kita tak dipilih, kita yang rugi. Maka kita kena berusaha untuk menjadi insan yang terpilih. Insan yang terpilih dari semua segi lah. Insan yang terpilih untuk menjadi tamu Allah pada malam ini, insan yang terpilih untuk perjuangkan Islam, insan yang terpilih untuk menjadi umat Nabi, yang terpilih untuk memperjuangkan sunnah Nabi. Kita kena berusaha untuk itu. Dan mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka boleh bersifat lemah lembut, tolak ansur, tetapi bersifat tegas, bersikap gagah terhadap orang yang bukan Islam, orang kafir. Apabila kita nak melaksanakan Islam, negeri Kelantan nak keluarkan perlembagaan ataupun undang-undang syariat hudud, maka kalau orang bukan Islam itu menentang, orang bukan Islam, orang kafir itu tidak menyokong, maka memang mereka patut tak menyokong sebab mereka bukan Islam, mereka itu kafir. Dan kita mesti tegaskan mereka bahawa ini hukum Islam. Kalau kamu tak suka, kamu tak boleh, kamu tak perlu ikut Islam, kamu tak perlu nak ikut undang-undang Islam. Tetapi kalau orang Islam itu sendiri yang tidak menyokong Islam, tak menyokong hukum-hukum hudud Allah Ta'ala, maka inilah yang bala Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Nah, mereka berjuang bersungguh-sungguh fi sabilillah, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena pilih
untuk kita menjadi pejuang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, kita mesti niat, ya Allah, aku niat, ya Allah, bagi aku ni mati fi sabilillah, syahid dalam peperangan. Walaupun mungkin kita tak difardhukan lagi untuk berjihad, fardu lagi dak, dengan kita tak kena serang lagi. Yang kena difardhukan berjihad siapa dia? Rakyat di Syria, yang mereka ini mati, syahid ramai. Rakyat dan syahid yang mati dibunuh oleh puak-puak yang murtad, yang telah menolak Islam. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada mereka yang sesiapa yang dihendakinya. Kerana Allah Taala itu luas limpah kurnianya, lagi luas pengetahuannya. Baik, Allah Taala ni dia kuasai segala-galanya alam ni. Dia nak buat apa pun ikut suka dia. Dia tu tuan, kita ni hamba. Dia nak beri hilang HM-370 tu biasa. Jangan duk pelik-pelik sampai lah tak jumpa. Teknologi canggih terang mana, mereka canggih terang mana pun, kalau tak jumpa lah. Tu kerja dia. Dia boleh buat macam mana pun. Nak hilang sekelip mata, Allah ada depan mata kita boleh hilang pun boleh pulang. Betul tak? Yakin tak? Yakin. Ajar Allah Ta'ala. Jangan kita nak ambil kerja Allah Ta'ala. Baik, kita tengok kitab kita, kitab hadis akhir zaman karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hadis yang ke berapa? 6. Hadis yang ke-6, betul? 7. Baik. Kita tengok hadis yang ke-7 dalam hadis akhir zaman karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hadis daripada Anil Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Riwayat Bukhari. Artinya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka, sehinggalah sampai satu saat yang dihendaki kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sentiasa berjaya. Ini kena-mengena dengan ayat yang kita baca tadi. Sentiasa di kalangan kamu, mesti ada di kalangan kamu, kalau bukan kita, orang lain. Tetapi akan ada golongan puak kaum yang akan memperjuangkan Islam, yang akan meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para ulama. Maka ada di kalangan kamu golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka, dan sehinggalah sampai satu masa dihendaki Allah Ta'ala, maka mereka akan berjaya. Tuan-tuan, kita kena yakin sebagai orang Islam, Islam pasti berjaya, pasti menang. Bila bukan kerja kita. Kerja kita apa? Usaha. Dalam surah As-Saff, Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala tu dah dekat, kemenangan Allah Ta'ala tu dah dekat. Allah Ta'ala tu dah dekat nak bantu kita, nak tolong kita. Wa basyiril mu'minin, dan ini berita gembira kepada orang yang mukmin. Berita gembira kepada orang yang apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pastikan kita tergolong daripada orang-orang yang mukmin, yang apabila Islam itu menang, kita ada saham dalam golongan tersebut. Ini bukan cerita politik, tuan-tuan. Oh, cerita politik ni lagi Islam menang. Memang cerita dia apa cerita pun lagi Islam menang. Menang macam mana maksud dia? Bukannya semestinya kita pergi perang. Bukannya semestinya kita pergi bunuh orang kafir. Makna kata, bila tertegaknya undang-undang Islam, syariat Islam, sunnah Nabi SAW tertegak, maka kemenangan Islam itu yang kita nak. Bukan saya ajak pergi perang, saya lepas tangkap saya, mampus kata saya ajak pergi perang pula, ajak memberontak kerajaan Malaysia, mampus aku. Hampa gelak kan? Lepas tangkap saya.
Wa basyiril mu'minin, berita gembira kepada orang yang mukmin, kepada orang yang memperjuangkan Islam itu sendiri. Oh, seronok. Takkan kita tengok saja bila Islam nak. Oh, seronok. Tak ada saham apa. Main bola tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main bola. Kita ni main bola, dia ada menjaga gol. Ada pertahanan, ada penyerang, ada defend apa semua tak? Ada midfield. Betul tak? Ada tukang bancuh ayat, ada tukang kutip bola, ada coach apa semua. Ada yang paling sikit sapu sampah, kutip sampah kat padang. Ada puak apa? Hak menyokong. Oh, menang, gol. Oh, seronok. Oh, menjerit seronok. Tuan-tuan nak duduk kat mana? Nak jadi pemain bola ke? Nak jadi coach ke? Nak jadi benteng pertahanan yang terakhir ke? Nak jadi hak kutip bola ke? Ataupun hak kutip sampah? Ataupun nak jadi penyokong? Oh, menang, gol. Nak cari ayat tu. Kebanyakannya hanya cari ayat tu. Nah, oh, gol. Haram tak buat apa pun. Tu sorak dia. Yang kita nak apa dia? Kita nak kita ada saham bila gol tubuh, bila menang. Kerja apa? Aku ni tolong kutip bola supaya apa? Cepat boleh gol. Aku kerja apa? Aku ni bagi arahan kat depa supaya hampa ni teknik ni bagi masuk gol. Aku defend, aku ni defend. Siapa apa masuk aku hantam. Tak ada siapa boleh lepas aku. Sumbangan dia. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sumbangan kita bila Islam menang tu apa? Walaupun sikit ada saham. Mungkin kita bukannya piangkat senjata, mungkin kita ni bukan orang yang boleh pi rangka perancangan apa semua. Kerja kita, oh aku ni yang boleh main, ajak orang main masjid, main surau, mengaji, ajak tentang Islam, bagi faham Islam. Itu pun dah saham. Aku hantar mesej, hantar WhatsApp, hantar kat Facebook, maklumat tentang Islam, perjuangan Islam bagi orang faham. Itu pun dah kira. Aku bagi apa? Bagi duit. Itu pun dah kira sebagai saham yang besar dalam perjuangan Islam. Bila Islam menang, aku ada saham. Saham apa? Aku ada duit, aku ada harta yang boleh aku sumbangkan. Tunggu apa itu kan? Bagilah duit. No. Baik, kita tengok keterangannya. Allah telah menjadikan umat ini umat yang terakhir sekali. Kita ni ummatul muakhirin, umat yang terakhir. Tidak ada umat lagi selepas kita. Kita syukurlah lah. Kita umat Nabi SAW. Kau tak rasa beruntung? Beruntung tak jadi umat Nabi ni? Kena beruntung, kena rasa bangga. Oleh itu Allah Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala dah janji dah. Allah Ta'ala ni yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran ni takkan seleweng. Quran ni dah 1400 tahun dah, tak ada satu pun yang berubah. Puak-puak Syiah nak buat angka kitab baru, surah baru, surah wilayah tambah. Dia kata ada lagi Quran ni tak sampai. Dia kata dua surah. Sayyidina Hafsah menyorok tak habis pula Quran sampai teratur. Puak-puak Syiah ni dia tambah surah dia apa semua ikut suka dia ya. Tapi kita kena yakin Al-Quran ni Allah Ta'ala jaga. Macam mana ayat dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allah, saya pun lupa dah. Tahu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala akan jaga Al-Quran ini sampailah hari kiamat. Tidak ada siapa pun yang boleh mengubahnya. Tak macam Injil. Bible macam-macam jenis. Bible Johana, John lah apa nama ni? Saya pun tak pernah ingat lah. Di antara Bible mereka ni, mereka ni bercanggah di antara satu sama lain. Bila ada berdebat di antara Al-Quran dan Bible, maka kita tahu dah mereka ni di antara mereka sendiri pun dah bercanggah. Tak betul dah. Dan akan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah ni. Maka tugas dakwah ni akan diteruskan oleh generasi demi generasi. Dulu para ulama, diteruskan oleh para ulama kemudian, dan para golongan ulama
salaf, seterusnya khalaf dan ulama sekarang. Maka sampailah ke generasi kita ni, dan selepas kita mati akan ada lagi generasi yang akan memperjuangkan tugas dakwah ini sampailah kemenangan Islam itu muncul. Mungkin Islam menang tu bukan mungkinlah, bukan zaman kita, no, bukan zaman kita. Kalau zaman kita boleh tengoklah macam mana Islam itu menang. Kalau tak boleh kita menang zaman kita, mungkin zaman anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Kita ada saham untuk anak cucu kita. Yang kita dah berjuang sekarang ni sebab apa? Sebab anak cucu kita. Betul tak tuan-tuan? Kita takut nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tak berjuang sekarang, kita tak berdakwah sekarang, rosak habis anak cucu kita. Lah ni macam-macam hiburan pas semua, konsert pas semua kan. Tengok dalam internet pas semua tu dia bertambah tambah lagi. Ingat ke kurang, bertambah lagi. Oh, konsert ni ya Allah. Sungai Petani, kami akan menjadikan Sungai Petani ini sebagai hub perancangan hiburan yang paling hebat di utara. Bangga tulis langsung abang. Kan? Kita masa depan anak cucu kita kan. Tu yang kita dah berjuang tu. Kalau takutnya mungkin zaman kita ni okey, mungkinlah takutnya anak cucu kita lebih teruk lagi, ya. Kalaulah kita tak usahakan dakwah ni. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam zaman permulaan penyebaran hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Kalau kita tengok sejarah zaman Nabi SAW, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman tabi'in, sampailah ulama yang terbaru, dan zaman sekarang macam-macam ujian. Islam zaman Nabi, selepas tu zaman para sahabat Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar pun dah ada ujian dah, iaitu golongan murtad, golongan yang tak mau bayar zakat. Macam-macam ujian. Zaman Sayyidina Umar, peperangan, pembukaan kota-kota di seluruh tanah Arab. Dan dia kata ujian ini bermula dari golongan musyrikin di Mekah dan munafikin Yahudi dan Nasrani di Madinah. Ini bermula daripada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi dengan puak-puak munafik, puak-puak Yahudi. Seterusnya gerakan ridah, iaitu gerakan orang yang murtad, orang yang tak mau bayar zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mula-mula Sayyidina Umar tak setuju nak memerangi orang-orang yang tak membayar zakat ni. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan menentang dan akan terus menentang orang yang membezakan di antara solat dan zakat, sebab salah satu daripada rukun Islam kita. Golongan riddah, iaitu orang yang murtad, majusi yang berselimutkan Islam. Majusi ni apa dia tuan-tuan? Majusi ni satu agama yang menyembah api. Tapi disebutkan di sini majusi yang berselimutkan Islam. Mana kata mereka ni yang masuk Islam, yang untuk memusnahkan Islam, nak menghancurkan Islam. Golongan batiniyah, golongan yang sesat, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Pengaruh falsafah pun masalah juga. Imam Al-Ghazali sekarang kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, falsafah, untuk menentang satu fahaman yang mereka ni nak membawa satu pemikiran yang baru dalam Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pemikiran Yunani, dan seterusnya serangan bangsa Mongol dan Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad dan pertengahan abad yang ke-7 Hijrah. Seterusnya zaman sahabat, zaman kepemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah lah berlakunya serangan daripada tentera-tentera Mongol dan Tatar. Mereka ni main mana? Mongolia. Puak-puak tu, mereka ni hak main atas bukit apa semua, mereka ni kan jenis orang kering lah, orang yang jenis berani apa semua, main serang, habis musnahkan, hancurkan bandar Baghdad. Sampai kata ulama kata sungai-sungai menjadi merah. Sebab apa? Sebab dakwah yang keluar daripada kitab-kitab. Hebat tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
selepas kejatuhan Islam di Baghdad, kerajaan Abbasiyah jatuh tuan-tuan, para ulama berfikir macam mana nak menaikkan semangat umat Islam. Tuan-tuan, sebab apa kalah dalam perang lawan dengan Tatar ni? Sebab akidah umat Islam pada masa tu terlalu teruk. Islam saja memang banyak masjid apa semua, tapi ramai yang tak lalai dalam Islam, sangka Islam dah kuat. Memang Islam kuat, dan mereka yakin kalau siapa serang pun kami boleh lawan. Duk sangka semangat macam tu. Ramai umat Islam, tetapi lalai minum araknya, judinya, main perempuan. Tuan-tuan ingat dulu tak ada kah? Sama kan? Dengan maksiat apa semua, lalai. Bila serangan Tatar mai, mereka tak sempat untuk bersiap dan mereka hancur. Makna Baghdad ini hancur terobor. Dan para ulama berhimpun, mereka bermusyawarah macam mana nak naikkan semangat jihad umat Islam. Maka di antara seorang ulama tersebut, kita kena membuat satu perancangan untuk menaikkan semangat umat Islam dengan kita menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini cadangan seorang ulama. Zaman dulu, zaman sebelum ni pun tak ada sambutan pada Rasul, betul tak? Tak ada. Allah, saya nak cerita kan. Tak ada sambutan pada Rasul. Puak-puak Wahabi apa semua kata benda ni bid'ah lah. Tak ada. Jadi para ulama dia sebut dia buat satu cadangan untuk kita sambut sambutan Rasul supaya kita menaikkan semangat untuk mempertahankan Islam. Maka mereka pun buat sambutan pada Rasul dengan berarak apa semua, dengan berqasidah, dengan berselawat ke atas Nabi SAW, nak dengan beri ceramah untuk menaikkan semangat umat Islam. Lepas tu barulah muncul tentera-tentera yang membebaskan kota Baghdad daripada tentera Tatar. Dan lah ni pun tuan-tuan, ramai yang puak-puak Tatar ni yang dah memeluk Islam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan Islam di Andalusia, Spanyol. Baik. Spanyol, Andalus dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni bersama dengan tentera-tentera dia naik kapal sampai di satu bukit namanya Gibraltar. Asalnya Jabal Tariq Bukit Tariq bin Ziyad ni. Orang putih tukar Gibraltar. Asal Jabal Tariq, Bukit Tariq, tepi gunung Tariq. Bila sampai di situ dia pun bakar habis kapal-kapal dia. Supaya apa? Dia kata di hadapan kita ni musuh dan di belakang kita ni lautan. Kapal-kapal kita semua bakar habis. Kita ni syahid ataupun kita memenuhi kemenangan. Sebab itulah Islam boleh membuka kota Andalusia. Sejarah Andalusia banyaklah, tepilah sejarah. Dan tuan-tuan, bila macam tu juga umat Islam bila dah hampir 500 tahun memerintah Andalusia Spanyol, dan masa tu umat Islam rasa Islam ni dah kuat. Macam tu juga. Maka lepas lalai dan tentera-tentera salib menyerang kembali nak ambil balik Andalusia, Granada, semua ambil balik. Dan satu kisah 1 April yang sebut April Fool tu, lepas ada sebutlah, wallahu alam betul tak betul. Lepas kata kepada rakyat-rakyat ataupun orang Islam, kata kamu akan kami bebaskan, kami tidak akan bunuh. Kamu keluarlah ke jeti ataupun pelabuhan, kami akan sediakan kapal untuk kamu berlayar balik ke tanah Arab. Maka hak yang masih hidup mereka kumpulkan di pelabuhan tersebut ataupun jeti tersebut. Tetapi kapal pun tak ada, lepas serang dah bunuh habis umat Islam di Andalusia tu. Tuan-tuan faham tak ni? Saya cerita letih. Boleh lah no? Setakat yang ada. Dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh iblis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai alat dan kemudahan yang banyak. Baik. Dan gerakan Yahudi Yahudi antarabangsa, Freemasonry, mereka ni yang merangkas perjalanan ataupun nak memusnahkan Islam ini dengan berbagai-bagai helah mereka lah.
mereka tubuhkan Freemasonry, gerakan bawah tanah ataupun rahsia Yahudi antara bangsa ni. Mereka bawa syarikat-syarikat yang memang bawah mereka untuk menghancurkan Islam, nak menghancurkan akidah Islam, menghancurkan fahaman Islam. Di antaranya Lion Club tu, tuan-tuan. Lion Club itu memang bawah 100% gerakan Freemasonry Yahudi Zionis antara bangsa tu. Lion Club di antaranya. Banyak lagi lah. Tuan-tuan buka lah buku, beli buku Freemasonry yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya, serangan di segi pemikiran dan kebenaran dan sebagainya. Mereka tak serang melalui peperangan, tetapi mereka menyerang melalui pemikiran, budaya, hiburan, sosial. Mai habis. Oleh pada kata apa? 5F apa? Fun, filem, lagi lupa lah. Ni benda-benda ni, hiburan, pawagam, filem, hiburan semua benda ni lah lepas masuk dalam negara Islam, nak merosakkan pemikiran, nak merosakkan habis akidah umat Islam. Tuan-tuan, kalau kita tengok Andalusia kalah sebab apa? Sebab mereka ni rosak akhlak mereka. Hiburan mereka melampau, mereka lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tugas dia, mereka ni nak merosakkan Islam. Supaya apa? Supaya semua orang tak mau berdakwah, semua orang tak mau berjuang, semua orang tak mau angkat senjata, semua orang nak duduk senang, betul tak? Macam kita ada mengaji, nak senang main mengaji dah. Tuan-tuan, jangan nak main mengaji saja, jangan nak main surau saja, kena kelak pergi berdakwah sama. Kan baru ni kan ada ceramah Ustaz Fadli di Sabah kan. Betul tak? Dia berdakwah Ustaz Fadli, dia pergi pedalaman Sabah, dia berdakwah kepada orang yang bukan Islam tu. Tak mai? Mai sini kan? Mai sini. Tanya dia, kawan saya Ustaz ikut dia lah. Ikut depa mai masuk lautan apa semua, pergi dakwah. Allah. Kita sekat mana yang kita mampu lah kan. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang zaman, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat dalam peta dunia hari ini. Dan tuan-tuan, walau macam mana pun tetap akan wujud golongan yang akan meneruskan dakwah Islam. Tuan-tuan, selepas jatuhnya kerajaan Turki Ottomaniyah, Sultan Abdul Hamid II dipecat dan dibuang. Selepas itu tidak ada lagi khalifah Islam, tidak ada lagi kerajaan Islam. Lepas jatuhnya Turki Ottomaniyah, maka wujudnya kumpulan-kumpulan, golongan-golongan yang nak membangunkan khalifah Islam, membangunkan kerajaan Islam. Maka wujudnya Ikhwan Muslimin yang pertama. Maka gerakan Islam di seluruh dunia ni kebanyakannya mereka ini ambil daripada Ikhwan Muslimin. Cawangan-cawangan ataupun dia punya cawangan daripada Ikhwan Muslimin. Semua kebanyakan negara ambil daripada Ikhwan Muslimin, gerakan Ikhwan Muslimin nak menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Baik, walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam dan memperjuangkan. Memang ramai yang tak peduli tentang Islam, betul tak? Dan pasti ada golongan yang bersungguh-sungguh, yang kita ni lah insya-Allah yang akan meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ramai yang hancur moral dia, akhlak dia, tetapi masih ada ramai yang akhlak dia baik dan berkerti luhur, dia kata. Sama ya. Walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, tetapi di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Baik. Syiar ni satu benda, syariat ni satu benda, setengah puak dia memperjuangkan ataupun memperhebatkan syiar Islam, tapi tak memperjuangkan syariat Islam. Syiar ni apa dia? Masjid syiar lah. Nampak tang-tang syiar Islam, ataupun perayaan Islam, sambutan Rasul apa semua. Apa dia? Majlis-majlis ilmu apa semua. Tetapi syariat apa? Apa undang-undang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Bukan syiar saja. Jadi puak-puak ni pejuang syiar saja. Perjuangkan benda yang hanya di luaran saja, tetapi dari segi dalaman itu tidak diperjuangkan. Dia kata, walaupun aktivis Islam ditindas dan diseksa
dan masih ada lagi tempat yang umat Islam disanjung dan dihormati. Macam tu juga. Ada umat Islam yang disembelih, yang terbunuh apa semua. Contohnya apa nama? Di Syria, di Mesir apa semua. Tetapi masih lagi ada negara Islam yang aman, yang tentram macam negara kita lah. Tak. Brunei laksanakan hukum hudud pada bulan April. Dan walaupun tak semuanya negara melaksanakan hukum hudud, tapi masih ada negara yang melaksanakan hukum hudud. Brunei, lagi insya-Allah Kelantan tak lama lagi. Kita doalah. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan muka bumi ini sehinggalah sampai masa yang hendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini. Sampai kiamat akan ada yang akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Ta'ala akan mematikan semua orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman, dan tinggal saitu hanyalah orang-orang jahat dan kafir. Maka saat itulah akan berlakunya kiamat. Jadi orang Islam akan dimatikan dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Bila main angin, maka orang Islam yang beriman ni akan mati. Sebab apa? Sebab tak mau bagi orang Islam ni tengok dahsyatnya kiamat tu. Tapi ditinggalkan orang kafir. Orang kafir ditinggalkan. Supaya apa? Mereka melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Peristiwa kiamat, hancurnya bumi ini, hancurnya alam semesta ini. Tapi orang Islam akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan angin. Maka orang yang Islam akan mati dalam keadaan aman. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni jangan duk teringin lah untuk kita bertemu dengan yaumul qiyamah. Janganlah duk bayang, duk doa, ya Allah, pergilah aku boleh tengok kiamat. Terus duk doa macam itulah. Orang Islam akan dimatikan lebih awal dengan tiupan angin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita usaha untuk kita letakkan diri kita sebagai pejuang Allah Subhanahu wa taala, jundullah. Bukan semua orang terpilih macam kita lah hak main mengaji. Bukan semua orang terpilih main mengaji, betul tak? Taman ni ada berapa ratus orang? Ribu tak? Sampai ratus, no? Ribu lah taman ni. Yang main tak sampai ada satu. Ini yang terpilih. Macam tu juga pejuang-pejuang Islam yang akan meneruskan perjuangan Islam, yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sikit ya, sikit, tapi insya-Allah kita yang terpilih. Usahakan insya-Allah. Jadi saya rasa sekolah sekat tu seletih, tak sihat, suara tak ada, tapi semangat. Bolehlah nak. Jadi saya rasa sekolah saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin ada hati-hati yang terguris ataupun terasa. Tapi memang kena bagi terasa apa? Tak terasa betul itu. Bagi terasa sikit tak apalah. Jadi jangan marahlah nah. Baik, Allahu a'lam. Insya-Allah inilah sekat yang saya mampu sampaikan pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang serba jahil, yang serba kekurangan. Mungkin saya lah lebih jahil daripada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pandai daripada saya, tetapi tersampailah yang mana ada, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وملكا جميلا. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي مصر وفي تونسيا وفي اليمن وفي الغزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسدد عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.